Faham kan? So ingat, kerintangan tu sifat dia. Sifat dia, kalau kerintangan tinggi, sifat dia akan menghasilkan haba. Kalau dia kerintangan rendah, sifat dia tidak menghasilkan haba, tapi arus dia tu tinggi. Arus yang mengalir dia akan jadi tinggi. So kita kena fikir logik lah bila nak jawab soalan. Kalau soalan suruh cerita pasal elemen pemanas, maksudnya kita nak kerintangan tinggi. Kalau cerita pasal wayar penyambung, nak kerintangan rendah. Okey, so kita masuk pula kepada yang seterusnya ni. Penebat semikonduktor, konduktor dengan superkonduktor. Apa beza dia? Apa beza penebat semikonduktor, konduktor dengan superkonduktor? So saya dah susun dah ikut dia punya kekuatan dia tu lah. Okey, penebat dulu. A. Untuk A, penebat. Penebat adalah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik, kan? Bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik maksudnya resistivity dia, kerintangan dia paling tinggi. Rho dia adalah paling tinggi. Untuk A lah, sebab dia tak boleh langsung mengalirkan arus elektrik. So kerintangan mesti kena paling tinggi. Contoh dia apa? Contoh dia plastik, kaca, kayu dan sebagainya lah. Apa pun boleh fikir sendiri kan. So ingat yang penebat ni, semikonduktor semua kita kena cerita dari segi sifat dia, resistivity lah, kerintangan. Ok, so untuk yang B, semikonduktor, nama pun semi, patut ada konduktor, maksudnya separuh konduktor. Maksudnya dia punya rho dia ni antara penebat dengan konduktor. Antara penebat dengan konduktor. Dia punya kerintangan dia antara penebat dengan konduktor. Dia masih lagi boleh mengalirkan arus, tetapi taklah sehebat konduktor. Itu nama dia semikonduktor. So dia punya contoh dia adalah silikon dengan germanium. Okay, benda ni kita akan belajar dengan lebih mendalam tentang B ni dalam topik elektronik lah, lambat lagi. Tapi saya introduce siap lah. Silikon dengan germanium buat untuk microchip, komputer, smartphone, semua guna semikonduktor lah. Chip silikon kan. Okey, yang C, konduktor. So konduktor rho dia mestilah yang paling rendah kan, kerintangan yang rendah. Rho ya, rendah, sebab dia boleh mengalirkan arus elektrik dengan sangat baik. Maka contohnya adalah besi, karbon. Karbon ni bukan logam tapi dia boleh mengalirkan arus elektrik. Karbon, kuprum dan sebagainya. Logam lah, basically logam. Kecuali karbon sajalah yang bukan logam kan. Okey, yang D pula, superkonduktor. Okey, superkonduktor ni dia lain sikit. Rho dia rendah, cuma rho dia akan jadi kosong bila mencapai suhu genting. Kalau yang tadi ni rho dia tak akan jadi kosong, konduktor kan. Tapi yang D ni, superkonduktor ni, dia akan jadi kosong pada suhu genting. Pada suhu genting. Okey, suhu genting tu apa saya cerita. So contoh dekat sini cesium. Cesium ni metal lah. Cesium suhu 1.5 Kelvin. Baru dia jadi kerintangan dia kosong. Yang ni buat dalam MRI. MRI tu yang scan body kita lah untuk mengenal pasti penyakit-penyakit dan sebagainya tu. Okey, so yang tu dia punya pembahagian. Penebat paling tinggi, semikonduktor antara penebat dengan konduktor, yang konduktor rendah. D untuk superkonduktor ni dia jadi kosong tau bila suhu genting saja, bukan setiap masa, bila mencapai suhu genting sahaja. Okey, so setakat ni faham? Okey cikgu. Okay, so saya nak cerita sikit pasal superkonduktor ni, sebab superkonduktor ni adalah teknologi yang mungkin akan dieksplor dengan lebih mendalam lagi lah. So kalau kita sejukkan cesium ni pada suhu 1.5 K, so dia akan jadi superkonduktor lah, maksudnya tak ada rintangan kan, tak ada kerintangan. So kalau kita letak dengan magnet kan, kita letak pada satu magnet, dia akan terapung, dia punya logam tu, cesium tu akan terapung. Yang ni lah kita, kalau kita tengok macam boleh buat magnet train kan, kereta api yang guna magnet tu kan.
Boleh lah, memang boleh pun dia orang akan guna teknologi ni untuk membuat kereta api tu bergerak dengan lebih laju, tanpa geseran, sebab dia tak bersentuh dengan landasan. Semua sekeliling ni adalah udara kan, air particle saja, maka kurang geseran. Bila kurang geseran dia lebih efisien. Bila lebih efisien dia boleh pergi dengan lebih laju untuk kereta api lah. Sekarang ni banyak research tentang superconductor. Diorang nak apply superconductor. Dia bukan setakat cesium saja, dia ada macam-macam jenis lagi lah. So basically dia boleh mengkonduksikan elektrik pada kerintangan kosong hanya pada suhu genting. So saya nak ceritalah suhu genting tu. Simbol dia TC. Suhu genting dalam bahasa Inggeris critical temperature. Critical temperature. Dia sama macam critical angle kan, yang kita belajar waktu cahaya tu kan, sudut genting. Macam itulah bunyi dia, critical temperature. Suhu apabila kerintangan suatu superconductor menjadi sifar. So basically bila mula asal-asalnya rintangan superconductor tu, bila suhu tinggi dia duduk kat sini contohnya. Tapi bila kita kurangkan suhu, dia akan menurun kan, nilai rintangan dia akan menurun. Tapi bila dia sampai dekat suhu genting, dia terus drop zero. Dia bukan drop, dia bukannya macam ni tau, graf dia bukan macam tu. Dia turun, tapi bila sampai dekat suhu genting tu dia terus drop zero dengan secara tiba-tibanya lah. Maka itu kita panggil suhu genting. Tu dia punya graf dia. So kenal lah, kalau graf dia bentuk pelik macam ni, itu maksudnya superconductor lah tu.